Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 8 Jun bersama saya Nazirah Syaringat dan berikut tajuk utama malam ini. Juga GST mungkin diperkenal semula 9 bulan lagi. Bekas diplomat bergelar datuk dan anaknya yang ditahan sebelum ini kerana disyaki menanam 102 pokok ganja dihadapkan ke Mahkamah Session Raub Pahang. Tertuduh Zainal Abidin alias 78 tahun dan anaknya Muhammad Riza Zainal Abidin 53 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan. Kes itu disifatkan sebagai rampasan pokok ganja terbesar kerana sebelum ini ia hanya membabitkan pokok yang ditanam dalam pasu. Kegairahan orang ramai untuk melancong di Terengganu pada musim cuti persekolahan ini telah membuka ruang kepada pihak tidak bertanggungjawab melakukan penipuan inap desa yang tidak wujud. Mereka yang membayar menerusi perbankan online hanya menyedari inap desa yang di tempat itu sebenarnya tidak wujud sebaik tiba ke negeri itu untuk bercuti. Menurut Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Terengganu, Superintendent M. Zamri Mahmud, setakat ini satu aduan berhubung penipuan tersebut telah diterima. Berdasarkan laporan tersebut, pengadu mendakwa menerima pesanan ringkas daripada individu tidak dikenali yang menawarkan sebuah inap desa di Jalan Pasir Panjang, Kuala Terengganu. Mangsa yang percaya suspek merupakan pemilik inap desa terbabit kemudiannya membayar secara online sebanyak RM221.50 untuk urusan penginapan. Namun sebaik tiba di lokasi dinyatakan suspek inap desa tersebut sebenarnya tidak wujud. Mangsa yang menyedari tertipu membuat laporan polis. Di Kelantan, seorang peniaga dalam talian mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate Kota Baru atas pertuduhan membuat laporan polis palsu di Kubang Krian minggu lalu. Muhammad Hadik Hamdi Muhammad Suhaimi, 23 tahun, didakwa membuat laporan polis palsu dengan mendakwa dia dirompak dua lelaki pada Sabtu lalu yang menyebabkan kerugian RM6,000 ketika berada di belakang sebuah bank di Kubang Krian. Kesalahan itu dilakukan di Balai Polis Kubang Krian pada jam 12.37 tengah hari Ahad lalu. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu mengikut Seksyen 182 Kanun Kesiksaan dan boleh dihukum mengikut akta sama yang memperuntukkan hukuman penjara 6 bulan dan denda sehingga RM2,000 atau kedua-duanya sekali. Mahkamah kemudian membenarkan tertuduh diikat jamin RM2,000 dengan soalan penjamin dan menetapkan 24 Julai sebagai tarikh jatuh hukum. Seorang penjaga stor sebuah pasaraya di Pasir Gudang, Johor mengaku tidak bersalah atas 4 pertuduhan kesalahan amang seksual fizikal terhadap 2 beradik bulan lalu. Ia melibatkan remaja perempuan berusia 14 tahun dan rakan sekerja. Permintaan tinggi terhadap bekalan ikan ketika musim cuti sekolah ditambah keadaan cuaca yang tidak menentu antara faktor kurangnya bekalan ikan di Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Perikanan Negeri Kasim Tawi berkata, walaupun berlaku sedikit kekurangan bekalan, namun jumlah pendaratan ikan di negeri itu dilihat masih stabil. Menurut Kasim, antara jenis ikan yang sering didapati di negeri itu adalah siakap, jenahak dan ikan merah. Namun akibat keadaan cuaca, nelayan kurang ke laut menyebabkan sumber makanan itu berkurangan bagi menampung permintaan. Sekarang musim cuti sekolah, orang naik macam rekod lah Kalau ikut rekod dalam hujung minggu harus cuti sekolah ni, pelancong luar datang ke Podisel sehingga 60,000 ke 70,000. Jadi permintaan itu melonjak lah. Jadi orang di sini makan, contohlah kita ambil diperlukan 9 kilo. Tapi bila ni permintaan dari luar, terpaksalah ikan pun datang daripada luar untuk menampung permintaan di sini lah. Kasim berkata demikian selepas program pengurusan perikanan melalui pendekatan ekosistem EAFM di Pantai Bagan Pinang, Port Dickson. Pada program itu, 25 ekor ikan siakap seberat 5 hingga 6 kilogram di bawah jagaan Pusat Ikan Husin Port Dickson sejak Februari tahun lalu dilepaskan semula ke perairan Port Dickson bagi memperkayakan sumber stok perikanan sedia ada.
Langkah pelaksanaan semula cukai barang dan perkhidmatan GST mungkin mengambil masa sekurang-kurangnya 9 bulan sebelum dapat diaktifkan. Menteri Keuangan Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, tempoh itu mengambil kira pelbagai peringkat dan bukannya boleh terus diwartakan begitu sahaja. Baru-baru ini Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob membayangkan kemungkinan GST dilaksanakan semula selepas dimansuhkan Kerajaan Pakatan Harapan pada 2018. Sistem percukaian itu diperkenal pada 2015 dengan kadar 6% bagi menggantikan cukai jualan dan perkhidmatan yang didakwa banyak ketirisan sehingga berlaku kegiatan ekonomi gelap. Tengku Zafrul memberi gambaran bahawa GST mungkin dihidupkan kembali dengan memberi alasan sejumlah 175 negara atau 90% negara di dunia sudah melaksanakannya. Bagaimanapun memberi jaminan bahawa kementerian terus mengadakan sesi libat urus dengan pelbagai pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan input respons lebih tepat. Satu operasi bersepadu membabitkan Majlis Bandaraya Subang Jaya MBSJ dilaksanakan terhadap sebuah premis gunting rambut yang tular kemarin. Hasil pemeriksaan mendapati premis gunting rambut berkenaan telah menjalankan aktiviti perniagaan tanpa mempunyai lesen yang sah. MBSJ telah mengeluarkan 2 notis tawaran kompaun di bawah Undang-Undang Kecil Pusat Kecantikan MPSJ 2013 atas kesalahan mempamerkan iklan tanpa lesen. Pemantauan berkala akan terus dijalankan dari masa ke masa dan tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak atau premis yang didapati melanggar peraturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Sebelum ini, sebuah kedai gunting yang terletak di Puchong tular di media sosial selepas memaparkan gambar wanita berpakaian seksi dipercayai pekerja di premis berkenaan. Penduduk flat AU3 Keramat diberi notis 30 hari. Alhamdulillah, bertemu kembali. Penghuni flat perumahan AU3 Ampang Ulu Kelang diberi notis 30 hari untuk membuka atau meroboh sambungan atau struktur tanpa kelulusan pihak Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ. Arahan itu dikeluarkan bertarikh hari ini ke atas pemilik rumah flat yang melakukan perubahan pelan pembinaan tambahan secara haram. Hadiza Faisal ada butirannya. Tinjauan saya di flat kos rendah tersebut terdapat tampalan notis daripada pihak MPAJ di hadapan setiap pintu rumah penghuni yang melakukan kesalahan itu. Notis dikeluarkan di bawah Seksyen 72/1 Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 Akta 133. Salah seorang penghuni yang hanya mahu dikenali sebagai Maisara berkata, rata-rata penduduk mengakui tindakan membuat sambungan haram sehingga mengubah bentuk asal unit merupakan satu kesalahan. Dan hari ini kami penduduk kat sini memang dapat notis lah. Notis untuk merobohkan binaan yang dikatakan extend tu dalam masa 30 hari lah. Saya nak kata tergila tu sebab benda tu memang saya tahu benda tu memang salah lah kan. Sebelum ini katanya rumah mereka pernah dikompaun sebanyak RM200 pada 2009 disebabkan ada aduan daripada penduduk setempat. Namun kerja-kerja mengubah struktur unit rumah tetap diteruskan. Dia sampai dekat marmar putih tu. Marmar putih. Situ. Sebelah tu tanah kosong. Seorang atas pun tambah juga. Sebabnya waktu kita orang buat tu dia pun minta nak buat sama. Jadi waktu buat tu memang naik sekali. Cuma MPAJ pernah cakap dia tak bagi untuk dia buat sebenarnya tak boleh buat binaan bertutup. Katanya mereka akur dengan tindakan susulan yang akan dikenakan. Namun pada masa sama, dia berharap agar pihak MPAJ adil dengan tindakan itu dengan menyelaraskan hukuman atau denda yang sama ke atas semua penghuni. Sementara itu, kru Berita Al-Hijrah cuba menghubungi pihak MPAJ untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas berhubung punca, tindakan dan tempoh untuk menyelesaikan isu tersebut, tetapi tiada maklum balas daripada pihak mereka. Sementara itu, tinjauan saya di sebuah lagi flat Kelumput Serindit Ampang di bawah kelolaan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL mendapati terdapat banyak unit yang melakukan kesalahan sama. Salah seorang penghuni yang hanya mahu dikenali sebagai juriah berkata, dia telah membuat pengubahsuaian pelan selepas mendapat kebenaran daripada pihak PKNS Ampang sejak 20 tahun lalu. Itu ada buat surat letak dekat PKNS punya pejabat tu kan, pejabat itu kan.
Pejabat PNS tu. Kita buat surat lah, sambung. Bagi tahu kata anak ada 5 orang. 2 lelaki, 3 perempuan. Rumah 2 bilik je. Lepas tu kalau anak perempuan takkan nak duduk kat ni. Kira masalah lah sebab masa buat ni, masa pecah ni, orang di BKL ada duduk situ. Dihadap aja kan. Dia tak cakap apalah. Ada juga penghuni yang sekadar menyewa dan mengubah suai unit untuk aktiviti perniagaan. Rumah sewa ni bukan rumah sendiri. Rumah sewa ni bukan rumah sendiri. Kita dah terpaksa belanja pun belanja sendiri. Yang buat extend ni. Sewa, maksudnya tuan rumah okey lah. Cakap dulu dengan tuan rumah. Kata terpaksa lah bawa balik barang-barang bisnes kat rumah je. Kita nak extend sikit depan ni. Cuma nak chiller ni je lah, keluar masuk. Jadi terpaksalah levelkan lantai ni semua. Terpaksa sebenarnya, bukan saja suka-suka. Bagaimanapun, kata mereka, belum ada apa-apa tindakan atau pemantauan daripada pihak DBKL setakat hari ini. Rayuan sama disuarakan penduduk. Jika ada tindakan pihak berkuasa, mereka berharap agar tindakan tersebut mengikut tahap kemampuan mereka. Terdahulu, isu Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ terpaksa merobohkan binaan tambahan dan struktur binaan dibina pemilik kediaman di Blok 4 Flat UTM AU3 Palang 1 kerana tidak mendapat kelulusan. Laporan Khadijah Faisal untuk Berita Al-Hijrah. Sementara itu, dalam tinjauan sama, kru Berita Al-Hijrah mendapati ada individu yang mengambil kesempatan membina rumah atau stor sesuka hati di sebalik parkir berbumbung yang juga dibina tanpa kebenaran. Tindakan itu dilihat tidak bertanggungjawab selain mencacatkan pemandangan kawasan perumahan terbabit. Dalam ni ada rumah orang ni, siap boleh buat rumah lagi. Tidak cukup dengan mengubah pelan pembinaan tambahan secara haram. Ada penduduk mendakwa penghuni flat yang tinggal di unit atas mengambil kesempatan lain iaitu dengan membina bumbung parkir sendiri. Perbuatan itu adalah tidak dibenarkan pihak Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ. Selain itu, pembinaan rumah tambahan atau stor juga turut dibina untuk menyimpan barang. Situasi itu berlaku berikutan sesetengah penduduk beranggapan jika unit bawah boleh tambah keluasan rumah, unit atas pun boleh bina parkir berbumbung dan stor peribadi. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib jalin kerjasama strategik bersama Google Cloud hari ini dalam usaha memperkasa sektor pendidikan digital terutama kepada pelajar B40 di institusi pendidikan seliaan agensi itu. Ia termasuklah dalam bidang penganalisaan data dan keusahawanan. Pengerusi Mawib Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar berkata, perjanjian dua hala itu dilihat sebagai langkah menyediakan generasi kompeten digital. Seterusnya mengembangkan penggunaannya terhadap seluruh dimensi Mawib selari dengan hasrat digitalisasi Mawib bagi memenuhi keperluan komuniti dengan kaedah lebih baik. Dan kami berharap selepas ini adalah proses untuk menterjemahkan MOU kepada bentuk-bentuk latihan, onboarding, meletakkan mereka dalam satu fasa pengetahuan yang mantap dan juga untuk kita roll out, untuk kita kembangkan teknologi Google ini kepada seluruh petak dan juga dimensi Mawib, sama ada sekolah, tadika, universiti, diploma ataupun di masjid dan surau, dan juga bila mana kita berinteraksi dengan pihak asnaf, kita ada data yang boleh dikumpul, disimpan dan dianalisa. Perkhidmatan ini melibatkan Pusat Pendidikan Mawib MIDEC dan Kolej Universiti Antarabangsa Mawib UCMI yang sebelum ini dikenali sebagai PCOMS. We're very honoured to be partnering with this STEAM organisation to take that leap, not just to help the students and the B40, but also to inspire the other government agencies, to inspire other organisations, right, and to inspire other religious organisations to also adopt digital as a way to communicate better and be more productive in the day-to-day ongoings. Sementara itu, Mawib membelanjakan hampir 100 juta ringgit setiap tahun dalam sektor pendidikan. Ia antaranya merangkumi aspek beasiswa serta kos pengendalian di 14 institusi Mawib.
Semua 14,306 jemaah Malaysia akan ditempatkan di 3 bangunan penginapan di Makkah secara berperingkat mengikut jadual penerbangan masing-masing. Dan esok, 295 jemaah daripada kumpulan pertama KT1 dari Madinah akan tiba di Makkah sekitar 8 malam waktu tempatan. Laporannya bersama Fitri Musa dan juru kamera Kamaruzaman Mansur dari Makkah Al-Mukarramah. Pengurus Maktab 47 Roslan Jonet berkata, jemaah Malaysia dibahagikan kepada 5 maktab iaitu Maktab 46 hingga 50. Mereka akan ditempatkan di Abraj Al-Janadriyah yang juga Ibu Pejabat Operasi Tabung Haji serta bangunan Land Premium dan Kausar Al-Janadriyah. Setiap bangunan penginapan dilengkapi dengan fasiliti sama. Fasilitis yang ada pejabat maktab, kemudian klinik kesihatan, kemudian guru agama kita ada, kaunseling kita ada, khidmat pelanggan kita ada, dan juga untuk ward rawatan awal, ward yang untuk rawatan awal kepada jemaah-jemaah haji yang mengalami penyakit-penyakit ringan. Sementara itu, pengurus Maktab 46 Muhammad Hanifah Kamarudin berkata, kesemua maktab dikendalikan 30 petugas maktab dengan 6 petugas setiap maktab. Petugas maktab ini akan mengadakan rondaan secara berkala bagi memastikan kebajikan dan keselamatan jemaah. Okey, kita akan pastikan kita sentiasa berhubung dengan ketua rumah untuk pastikan keselamatan jemaah dengan kita letakkan pengawal keselamatan dan juga pemantauan CCTV dan juga pemantauan daripada petugas-petugas maktab sendiri. Sehingga esok, 1,940 jemaah Malaysia telah tiba di Tanah Suci daripada 7 penerbangan. Penerbangan terakhir jemaah Malaysia ke Tanah Suci 2 Julai ini. Pengurusan maktab yang diuruskan oleh tabung haji bukan sahaja memastikan kebajikan jemaah di setiap penginapan, tetapi membantu perjalanan ibadah jemaah-jemaah di sini. Justru jemaah-jemaah yang belum pernah mengikuti ataupun menjejakkan kaki ke Tanah Suci tidak perlu risau kerana petugas-petugas maktab ini akan membantu mereka. Fitri Musa dan juru kamera Kamaruzaman Mansur melaporkan dari Makkah Al-Mukarramah untuk TV Al-Hijrah. Tolak penumpang kereta api secara tiba-tiba. Laporan luar negara, sekurang-kurangnya 17 maut manakala lebih 50 penumpang lagi cedera selepas kereta api yang dinaiki mereka tergelincir di timur Iran. 4 daripada 7 gerabak kereta api itu dilaporkan terbabas dari landasan kereta api di Bandar Tabas. Kereta api tersebut dalam perjalanan dari Bandar Mashhad menuju ke pusat Bandar Yas dan tergelincir di Tabas sekitar jam 5.30 pagi waktu tempatan. Selain 24 ambulans, 3 helikopter turut dikerah ke lokasi kejadian. Ekoran insiden nahas berlaku di kawasan gurun. Menurut pihak berkuasa tempatan, kereta api itu dilaporkan membawa sekitar 350 penumpang. Ada laporan mengatakan kemalangan itu berlaku ekoran kereta api itu terlanggar jengkaut yang ada berhampiran landasan. Namun ada juga yang melaporkan ada projek pembaikan di lokasi terbabit. Bagaimanapun punca sebenar nahas masih disiasat. Sementara itu, di Amerika Syarikat, seorang lelaki menolak seorang wanita secara tiba-tiba ke landasan kereta api bawah tanah Bronx di New York. Kejadian berlaku di stesen Jackson Avenue. Menurut rakaman kamera lita tertutup CCTV di stesen berkenaan, suspek secara tiba-tiba menarik mangsa di platform sebelum menolaknya ke landasan kereta api. Namun nasib mangsa baik, ekoran orang awam yang berada di lokasi kejadian segera menariknya keluar dari landasan sebelum kereta api tiba. Mangsa kemudian dihantar ke hospital dan mengalami kecederaan patah tulang selangka namun stabil. Suspek Theodore Ellis berusia 30 tahun yang merupakan penduduk tempatan bagaimanapun berjaya ditahan susulan insiden. Tidak dapat dipastikan motif penyerang sama ada berkaitan penyakit mental atau sebaliknya.
Di Pakistan, 22 orang maut termasuk wanita dan kanak-kanak selepas van penumpang dinaiki mereka terbabas masuk ke gaung. Pihak berkuasa melaporkan tiada petanda mangsa selamat dalam kemalangan itu. Kemalangan berlaku di daerah Qila Saifullah, wilayah Balochistan. Menurut pihak berkuasa, saksi memberitahu van itu dipandu terlalu laju sebelum merempuh tembok penghadang di selekoh jalan. Keadaan itu menyebabkan van terbabit terjunam ke gaung sedalam ratusan meter. Cuaca dilaporkan baik ketika kejadian. Polis tidak menolak kemungkinan masalah teknikal kenderaan ataupun kecuaian manusia. Pakistan catat banyak kemalangan maut setiap tahun, ekoran keadaan jalan yang teruk, keadaan kenderaan tidak diselenggara dengan baik dan juga kecuaian pemandu. Seorang maut selepas sebuah kereta api merempuh sekumpulan orang awam di sebatang jalan di barat Berlin, Jerman. Kira-kira 30 orang cedera termasuk 8 parah dalam tragedi yang berlaku di Rankestrasse dekat kawasan beli belah popular. Polis Jerman berkata lelaki yang memandu truk berkenaan sudah ditahan, namun belum dapat dipastikan sama ada ini adalah satu kemalangan atau sengaja dilakukan. Suspek berjaya ditahan di lokasi kejadian. Lokasi sama pernah menyaksikan serangan berdarah sebuah van yang dirampas merempuh pasar yang sesak dengan orang ramai ketika sambutan Christmas 2016 yang menyebabkan 11 orang awam terbunuh. Dengan itu, sekian berita Al-Hijrah. Ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok serta layari alhijrahnews.com untuk pelbagai berita pilihan dan eksklusif. Saya Nazira Syarigan. Assalamualaikum dan selamat malam.